seorang manusia tu terletak pada hati. Kalau hatinya diselubungi dengan sifat-sifat mahmudah, maka mulialah orang tu. Mulia kerana dapat menunaikan perintah Allah Ta'ala ataupun akur dengan segala perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga hinanya manusia itu apabila hatinya mempunyai sifat-sifat kotor diselubungi dengan sifat-sifat mazmumah. Maka selepas ini kita akan datangkan satu dua perkara yang melibatkan apakah yang dikatakan mahmudah, apakah yang dikatakan sifat-sifat mazmumah, insya-Allah. Baik. Ketahui olehmu, wahai orang-orang yang mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Allah yang menciptakan hati dan juga menciptakan jasad manusia. Hendaklah kamu betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Allah lah yang menciptakan manusia, juzuk luaran dan juga juzuk dalaman. Maka merupakan kewajipan untuk kita untuk mengenal Allah Taala. Ilmu untuk kita nak kenal Allah Taala tu ialah wajib. Bukan sunat lagi dah. Ilmu untuk kenal Allah Ta'ala ialah wajib. Kita mempelajari sifat 20. Kita mempelajari segala sifat ubudiyah dia. Sifat rububiyah dia. Sifat uluhiyah dia. Sifat 20. Yang wajib, yang digariskan oleh Imam Syafi'i. 20 perkara. Ada ulama kata 13 perkara. Maka dua-dua boleh pakai. Maka wajib kita mempelajari. Kalau kita mengaku kita ni hamba Allah yang Islam, yang mukmin, maka hendaklah kita dapat tidak, kita kena mengaji. Kita kena belajar berkenaan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala yang 20 tu. Sifat wajib, sifat lawan, sifat mustahil, sifat harus. Semua kita mempelajari. Bagi orang-orang yang mempunyai hati yang bersih, maka dia akan berusaha untuk mencari jalan bagaimana dia nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dia nak kenal Tuhan yang cipta dia. Khalik. Kita ni makhluk. Setiap sesuatu yang makhluk ni benda yang kena jadi. Khalik itu Tuhan yang menciptakan alam ini. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Hukumnya ialah wajib kita mencari ilmu untuk kita nak mengenal Allah. Kita kena cari, tak dapat tidak, kita kena cari. Hukum dia wajib ain. Dituntut. Apa makna wajib? Apa konsep wajib? Hadirin sekalian. Ma yusabu ala fi'alihi. Ma yusabu ala fi'alihi. Wa yu'aqabu ala tarkihi. Kita buat, dapat pahala. Kita tinggal dapat dosa. Tu kaedah dia. Yang wajib ni dia kata kalau kamu buat dapat pahala. Kalau kamu tak buat dapat dosa. Tu dia kata wajib. Bermakna kalau kita tak mempelajari ilmu jiwa, ilmu tentang hati, hukum dia apa dia? Dosa. Hukum dia ialah dosa pada Allah Taala. Kerana apa? Kerana kita tak akan dapat mengenal Allah Taala. Kita tak akan dapat kenal Allah Taala kalau kita tak belajar ilmu tentang perkara-perkara gaib yang ada dalam hati. Kita rasa kalau ikut akal yang kata kita ni sesuai logik, semua kita buat. Kita tak baca hukum. Kalau kita dapat mengenali space ataupun perangan yang ni baik, ini tak baik, maka dalam hati juga ada baik, ada tidak baik. Maka kita ambil yang baik, yang tak baik kita buat. Kalau kita tak mempelajari perkara-perkara baik buruk dalam hati, macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu Allah ni nak apa sebenarnya? Allah cipta manusia ni nak apa? Dia nak apa sebenarnya? Kalau tanya orang, Allah cipta manusia ni untuk apa? Kita boleh jawab. Kalau orang tanya Allah cipta lembu untuk apa? Lembu untuk kita sembelih kurban. Kambing untuk kita sembelih, nak buat akikah dan sebagainya. Kebab pun gitu juga. Orang Ta'ala ciptakan buah untuk kita makan. Ya? Buah-buahan untuk kita makan. Orang Ta'ala cipta nasi, beras, padi apa semua untuk apa? Untuk kita makan. Orang Ta'ala jadikan untuk manusia, jadi ni untuk manusia semua ni. Habis kita sendiri itu untuk apa? Badan kita, jiwa kita, hati kita, seluruh
Badan kita ni untuk siapa? Kita kena tanya balik. Nah, untuk siapa kita? Untuk Allah. Sebab apa? Tanda untuk Allah tu dia kata apa? Kullu nafsin za'iqatul maut kata. Setiap sesuatu makhluk itu mesti akan mati. Ini bermaksud kata para ulama tasawuf kata mati itu maknanya Allah tu makan kita. Maksudnya Allah tu ambil kita balik. Kita tak boleh nak lawan. Allah Ta'ala makan kita. Lembu kebau kita ada 5-6 ekor. Kita kata nak sembelih yang tu. Dia tak boleh lawan kita. Kita ikat kaki, ikat tangan, potong. Dia tak boleh lawan kita walaupun dia kuat. Mana kata Allah cipta lembu tu untuk kita makan. Tetapi kita negeri siapa nak makan? Kita ialah tukang makan kita ialah Allah Ta'ala. Tapi dia bukan makan macam makan nasi, bukan. Maksud makan di situ mana kita ni menjadi bahan dia. Kita ni barang amanah dia ambil balik. Kalau kita tak kenal kata Tuhan ni akan ambil balik kita, nescaya kita akan hanyut dengan perkara mazmumah. Kita hanyut semua sekali. Jadi menjadi kewajipan untuk kita sama-sama mempelajari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni ilmu apa? Bukan ilmu terbang atas langit, bukan ilmu terbang, bukan berjalan tayo dan sebagainya. Ilmu tasawuf ialah ilmu untuk nak memperbaiki diri kita. Ilmu kerohanian yang roh kita. Kita hendaklah mengenali roh kita yang sebenarnya. Siapakah roh kita yang sebenarnya? Kita rasa kita nampak diri kita aja, tak nampak roh. Roh ialah perkara-perkara gaib yang Allah letakkan dalam diri manusia supaya manusia fikir. Ibarat kereta, tuan-tuan. Kereta tu kita nampak sebiji kereta yang ada, kita tengok diam. Tapi apabila kita start enjin saja, dia hidup. Bila hidup boleh berjalan. Adakah kereta ni ada roh? Diibaratkan enjin itu ialah roh. Dia boleh menjalankan kereta tu. Sama juga manusia. Bila ada roh saja, ada hati saja, barulah berjalannya manusia tu. Kita tengok orang mati. Orang mati ada roh? Tak ada. Orang mati ada hati ke? Ada hati, tapi hati yang tidak berfungsi. Kalau kita operate dia tengok doktor operate manusia, buka hati, buka dada semua, gantung sana, gantung sini. Dia tunjuk ini hati, ini jantung, ini limpa. Orang tu diam. Pejam mata diam. Tak lawan. Sebab apa? Roh sudah pun ditarik. Siapa tarik? Allah. Allah ambil balik. Itu kepunyaan dia. Tak boleh. Bolehkah kita nak lawan? Tak boleh. Jadi apabila seorang mempunyai sifat-sifat mazmumah, bermakna kata dia lawan dengan Allah Ta'ala. Dia lawan. Dia lawan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bagi orang yang mengerti bahawa Allah itu ialah Tuhan yang sebenar, maka mesti dia isi dalam diri dia dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, sifat yang Allah Ta'ala nak. Bila balik esok ni Allah Ta'ala puji dia. Bila balik besok Allah Ta'ala akan tilik dia ni suka buat perkara baik dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala akan letakkan di tempat yang bertepatan dengan dia. Ini kan yang kita perlu faham. Baik. Jikalau baik, contohnya kita kata sini, tentera-tentera yang tentera-tentera ni pertamanya dengan anggota yang zahir itu seperti mata, dia kata. Imam Ghazali kata, okey, tengok contohnya. Mata, telinga, dia kata, hidung, lidah, dan tangan, dan perut, dan kemaluan, dan sebagainya. Maka jikalau baik, mata itu nescaya baiklah segala anggota zahir. Kalau baik mata ni ialah anggota zahir. Macam mana kata mata ni baik? Mata ni maknanya dia tidak memandang perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selalu kita tengok, kita keluar pekan, bila keluar pekan saja macam-macam kita tengok, tuan-tuan. Terlintas di depan kita macam-macam perkara yang boleh menjatuhkan maruah dan sebagainya. Tapi jangan kita ikut pandang sampai habis. Kita tengok sampai habis. Maka mata kita sudah melakukan perkara-perkara yang maksiat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga dengan tangan. Kalau pergi ambil barang-barang orang secara tidak redha,
tuan barang tak reda, bermakna kata kita guna tangan kita dengan cara yang tak elok itu, itulah hasilnya dari keputusan yang mari daripada hati. Apa dia? Mazmumah. Itu Imam Ghazali datangkan contoh. Datangkan contoh pada kita untuk sama-sama kita tengok bahasanya mata telinga juga mempunyai fungsi ataupun untuk nak bawa tuan dia ke mana besok. Mata telinga. Kita dengar perkara yang boleh mendatangkan kemukaan Allah Ta'ala. Begitu juga lidah. Kita cakap perkara yang boleh mendatangkan kemukaan Allah Ta'ala. Apa dia? Kita fitnah orang. Kita mengumpat kat orang. Kita mengata dekat orang. Kita laga-laga kat orang. Adu domba, acum dan sebagainya. Itu semua perkara mazmumah yang ada pada lidah. Itu contoh yang Imam Ghazali datangkan dalam kitab ni. Walaupun lidah tu orang Melayu cakap lidah tak bertulang. Ya baik, hadirin sekalian. Oleh kerana dia tidak bertulang, maka macam-macam dia boleh buat. Macam-macam. Dia boleh lipat kata kiri, kanan, atas, bawah. Semua boleh buat lidah ni. Lembut. Dia tidak bertulang. Tetapi perhatikan baik. Nabi kata, kalau baiklah dua lubang ni, maka baiklah kamu. Apa dia? Pertama, lubang iaitu mulut, lidah. Yang kedua, lubang kedua ialah kemaluan. Dua lubang ni kalau kamu jaga betul-betul, maka syurgalah tempat kamu. Syurgalah tempat kamu. Maka di sini kita nak kena perasan, kena tahu, kena renung balik. Adakah kita menggunakan lidah kita untuk kita nak melaga-laga ke orang? Tambah hari ni macam-macam cara orang cakap. Menggunakan WhatsApp, menggunakan Telegram dan sebagainya untuk kita nak menguntuhkan maruah orang, kita guna Telegram. Apa? Menggunakan WhatsApp, menggunakan Facebook dan sebagainya. Tangan, jari kita, tangan kita boleh mengumpat pada manusia lain. Kita kata dekat orang lain. Senangnya sambil-sambil tidur kita mengata. Pasal apa? Sebab daripada hatilah dia suruh tangan tulis sesuatu kepada orang ni. Hati ada perkara jahat dalam diri, sifat-sifat yang jahat, sifat-sifat yang mazmumah, maka dizahirkan ke dalam, dizahir kepada tangan. Dia suruh, dia perintah tangan tulis macam ni. Cukup bahaya, hadirin sekalian. Cukup bahaya hari ini. Kita tak mengumpat dengan kawan kita. Kita tak mengata kawan kita dengan orang yang lain. Rupa-rupanya tangan kita sudah pun kata kepada kawan kita. Semalaman kita tulis mengatakan orang tu, mengatakan orang ni, lagakan orang tu, laga orang ni, hantar gambar ni dan sebagainya, membuatkan perceraian dan sebagainya, hasil daripada tangan kita. Tangan pula dia buat kerja ikut daripada kata hati. Hati yang mana? Hati yang mazmumah. Bila ada hati yang mazmumah, dia sentiasa dia suruh kita buat perkara-perkara. Dia guna anggota badan yang ada ni untuk nak melunaskan ataupun nak menunaikan kehendak dia. Sabar. Sifat-sifat mazmumah ialah sifat-sifat syaitan. Nabi kata setiap anak Adam yang baru lahir akan dibekalkan syaitan pada diri dia. Kecuali Isa bin Maryam. Kecuali Isa dengan Maryam saja tak ada syaitan. Hal lain semua ada syaitan. Termasuk para rasul yang lain ada syaitan. Tapi syaitan para rasul ini semuanya lemah, tak dapat nak mempengaruhi rasul-rasul sekalian. Namun bagi syaitan yang ada pada manusia selain pada rasul ini, ada yang gemuk, ada yang kuat. Syaitan ni dia duduk tak kira dengan siapa. Ada dia duduk dengan imam, ada duduk dengan ustaz, ada duduk dengan ulama dan sebagainya. Semua syaitan dia berduduk. Dia duduk dengan ahli-ahli juhala. Orang-orang jahil dia duduk juga. Syaitan. Dia duduk. Iaitu sifat-sifat iblis. Maka di mana duduknya? Di hati yang mempunyai sifat-sifat mazmumah. Itu dikontrol 100% oleh syaitan. Maka kita nak kena faham dia tu. Baik. Kata Imam Ghazali lagi, dia kata apa? Dia kata ni. Yang kata baik hati itu iaitu mengerjakan taat yang batin dan menjauhkan akan maksiat yang batin.
Yang kata baik hati itu ialah taat yang batin dan juga menjauhkan maksiat yang batin. Yang kata mengerjakan taat batin itu ialah dia ada sifat-sifat syukur, dia ada sifat-sifat berserah pada Allah Ta'ala, dia ada sifat taubat, dia ada tawakal, dia kata mahabbah. Mahabbah maknanya kasih sayang. Kasih sayang dengan Allah dan juga kasih sayang dengan manusia, dengan makhluk. Itu kata sifat taat yang batin. Jadi hati yang baik ni ialah hati yang ada sifat taat yang batin dan juga dia buang segala bentuk-bentuk yang dilarang oleh batin. Apa dia? Sifat-sifat mazmumah. Jadi menjadi kewajipan pada kita untuk sama-sama kita mendidik diri. Kita mendidik diri kita dengan mempelajari ilmu-ilmu berkaitan dengan hati. InsyaAllah kita akan faham apa tugas hati sebenarnya dalam diri manusia. Jadi kalau kita tidak tahu, kita tak belajar perkara macam ni, perkara dalaman, perkara tasawuf ini, maka sampai bila pun kita tidak akan faham tugas-tugas hati yang sebenarnya. Kalau kita tak faham, kita akan dapat bimbingan daripada para syaitan. Jadi kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Mohon pada Allah SWT supaya kita ni diberi kelonggaran. Kita diberi kesenangan, diberi kesempatan, kemudahan untuk kita sama-sama mempelajari ilmu-ilmu berkaitan dengan hati. InsyaAllah di lain masa kita akan berjumpa lagi. Moga dengan sedikit penerangan ini boleh mendatangkan manfaat kepada kita. Ya. Kita mohon juga pada Allah SWT supaya menjadi kita sebagai manusia yang senantiasa akur dan patuh padanya, dan juga senantiasa kita menjadi daripada golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur, orang-orang yang senantiasa untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, termasuklah ilmu tauhid, ilmu tasawuf dan sebagainya. Baiklah, yang baik pada Allah Ta'ala, maka yang kurang itu datang pada sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.